Baik kawan. Ramai. Siapa kawan-kawan pakcik? Ini orang putih, Cina, Jepun semua datang sini. Pakcik buat apa sih? Assalamualaikum, nama saya Nur Hadani binti Mat A174317. Dalam video ini, saya akan membahaskan tentang isu pengabaian ibu bapa. Sebelum itu, kita kenal dahulu apa maksud pengabaian. Pengabaian membawa maksud suatu perbuatan mengabaikan terhadap keluarga, tugas dan tanggungjawab, nasihat dan teguran dan lain-lain. Bagai kacang lupakan kulit, mungkin pepatah Melayu itu sesuai untuk digunakan bagi faktor pengabaian ibu bapa. Hal utama dalam isu tersebut ialah penjagaan terhadap mereka. Hal ini bukan bermaksud ianya melibatkan hanya pepatah Melayu yang berbunyi bagai kacang lupakan kulit. Ianya mungkin sesuai untuk dikaitkan dengan isu faktor pengabaian ibu bapa. Masalah utama ialah penjagaan terhadap mereka. Hal ini bukan sahaja melibatkan individu itu semata-mata, bahkan ia juga melibatkan semua masyarakat, terutama institusi keluarga, masyarakat dan kerajaan. Seterusnya, mari kita lihat latar belakang pengabaian warga emas ataupun ibu bapa. Menurut Nordin dalam utusan Malaysia pada tahun 2009, beliau telah menyatakan bahawa 100,000 warga emas terpinggir dan berkemungkinan berhadapan dengan pelbagai risiko serangan penyakit dan turut terdedah dengan jenayah terutama samu dan bunuh. Banci penduduk dan perumahan yang dilakukan oleh Jawatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2000 telah mendedahkan bahawa lebih 95 warga emas telah hidup bersendirian. Namun, menurut pengarah Institut Gerontologi Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu Profesor Madya Tengku Aizan Hamid pada tahun 2012, telah menjelaskan bahawa golongan warga emas terpaksa hidup berseorangan di rumah atau merempak di tepi jalanan selepas kematian suami ataupun bercerai. Menurut Nur Afizah Ibrahim pula, faktor tidak selesa tinggal bersama-sama dengan anak-anak atau dipinggirkan menyebabkan warga emas terpaksa meneruskan sisa hidup dengan berseorangan. Menurut Aisyah Haji Muhammad dan Katimah Rostam 2010, anak-anak kini semakin sibuk dengan pendidikan, kerjaya dan keluarga mereka sendiri, sehingga menyebabkan mereka terpaksa berhijrah ke daerah, negara atau negeri yang lain. Justru itu, setiap individu, terutamanya anak-anak yang masih mempunyai ibu bapa, haruslah mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang isu pengabaian ibu bapa sebagai masa keadaan, agar isu tersebut tidak timbul dalam kehidupan mereka. Seterusnya ialah kita pergi kepada faktor-faktor pengabaian ibu bapa. Terdapat 5 faktor yang telah dikaji dan berdasarkan hasil kajian yang telah didapati, hampir 66% masyarakat telah bersetuju bahawa isu tersebut berpunca daripada pengalaman anak-anak ataupun sikap warga emas itu sendiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkah laku yang kurang baik telah ditunjukkan di hadapan anak-anak, sehingga ianya membawa kepada perasaan dendam, sakit hati dan sebagainya. Faktor yang kedua ialah hampir 57% masyarakat di Malaysia bersetuju bahawa pengabaian tersebut terjadi kerana tidak sanggup untuk menjaga warga emas yang uzur dan sakit. Hal tersebut terjadi kerana golongan muda masa kini terasa jijik dan geli untuk membersihkan najis-najis mereka, sehingga mereka sanggup mengabaikan tanggungjawab terhadap warga emas. Seterusnya ialah kesibukan tugas harian juga telah mendapat persetujuan hampir 59% daripada masyarakat. Ianya terjadi kerana golongan muda masa kini sememangnya sangat sibuk dengan kerja seharian serta sibuk kejar kemewahan hidup. Kurang didikan agama juga telah menjadi perhatian hampir 54% respon daripada masyarakat.
Mereka berpendapat bahawa pegangan agama merupakan asas yang paling penting untuk diterapkan setiap generasi muda pada masa kini. Faktor yang terakhir ialah didapati hampir 69% masyarakat telah memberi persetujuan bahawa hasutan atau tekanan daripada pasangan menjadi faktor yang sangat popular pada negara kita. Ini kerana pasangan mereka tidak suka ataupun tidak mahu untuk hidup satu rumah dengan ibu bapa sehingga sanggup mengabaikan mereka. Berdasarkan kepada faktor-faktor, dapat disimpulkan bahawa semua pihak, tidak kira tua ataupun muda, mempunyai peranan masing-masing. Jadi, marilah kita sama-sama memainkan peranan tersebut untuk mengurangkan kes-kes pengabaian ibu bapa terjadi di negara kita. Seterusnya kita pergi kepada implikasi dan cadangan. Yang pertama, implikasi dan cadangan terhadap Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia iaitu YADIM. Berdasarkan kajian ini, majoriti menyarankan supaya organisasi ini dapat menerangkan tanggungjawab serta kewajipan ibu bapa atau warga emas melalui penyebaran poster, penerbitan buku atau menyiarkan seminar dan sebagainya dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa. YADIM juga boleh melakukan pelbagai aktiviti yang dapat melibatkan golongan muda serta dapat menyatakan serba sedikit tentang kewajipan dan tanggungjawab dan akibat daripada mengabaikan kewajipan ibu bapa. Yang mana golongan muda masa kini tidak mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang perkara asas seperti berikut. Organisasi ini juga boleh menyiarkan dalam radio dan disiarkan kepada seluruh negara. Yang kedua ialah implikasi dan cadangan terhadap organisasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Majoriti daripada responden telah menyarankan supaya JAKIM menganjurkan kempen kesedaran atau tazkirah ringkas yang berkaitan dengan tanggungjawab dan akibat mengabaikan ibu bapa. JAKIM juga boleh menganjurkan pelbagai aktiviti yang dapat membuka mata semua golongan muda tentang betapa bernilai dan pentingnya jika dapat menjaga kewajipan ibu bapa. JAKIM seharusnya memastikan supaya setiap golongan muda pada masa kini mengetahui akan konsep sebenar berkaitan dengan berbakti kepada ibu bapa. JAKIM juga berpeluang untuk mendakwah setiap rumah ke rumah ataupun melakukan sedikit ucapan secara ringkas pada setiap pagi. Ianya bertujuan untuk memperingatkan semua lapisan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda. Dan akhir sekali ialah implikasi dan cadangan terhadap organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ianya berada di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM yang ianya disarankan supaya melakukan pelbagai inisiatif seperti mendedahkan kepada semua lapisan masyarakat berkaitan kehidupan sehari-hari warga emas yang ditinggalkan di 9 buah rumah seri kenangan dan 2 buah rumah ihsan. Organisasi ini dapat bekerjasama dengan pertubuhan televisyen Malaysia seperti TV3, TV1, TV2 dan sebagainya. Sekiranya hal ini dapat dilakukan, ianya dapat mengurangkan kes-kes pengabaian ibu bapa secara merebak dengan lebih cepat. Sebagai kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa mengabaikan kewajipan dan tanggungjawab terhadap ibu bapa merupakan satu kesalahan yang bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam. Ianya telah dijelaskan dengan nyata sekali di dalam Al-Quran. Kemajuan teknologi masa kini tidak harus dijadikan sebagai satu penghalang untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap individu. Maka jelaslah di sini bahawa
Setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan masing-masing dan harus memainkan peranan mereka dengan berkesan supaya kes-kes pengabaian ibu bapa dapat dibendung dengan lebih cepat. Sampai hati dia tak nak tengok bapak dia. Bapak dia yang besarkan dia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.